Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam hari terakhir persidangan Dewan Rakyat untuk mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen yang ke-14. Hari ini seperti biasa setiap Khamis akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MPUT. Tapi sebelum itu saya kongsikan dahulu kepada anda apakah intipati persidangan Dewan Rakyat. Semalam Dewan dimaklumkan kerajaan masih berunding dengan kontraktor projek saluran paip gas Trans Sabah ataupun TSGP bagi menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh Suria Strategic Energy Resources Sdn Bhd SSER susulan penambatan kontrak kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan juga pelaksanaan EPCC projek berkenaan. Jabatan Peguam Negara dengan wakil-wakil daripada kementerian terlibat turut mengadakan rundingan dengan kerajaan China bagi memastikan kepentingan dan juga hubungan erat kedua-dua negara terus kukuh meskipun projek mega berkenaan dibatalkan. Baik, Dewan turut dimaklumkan bahawa bilangan kes HIV baharu yang dilaporkan di Malaysia adalah sebanyak 3,293 kes atau pada kadar 10 kes bagi setiap 100,000 penduduk pada tahun 2018 dan daripada jumlah berkenaan sebanyak 47 kes melibatkan kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye mengikut maklumat daripada Majlis AIDS Malaysia MAM, mereka telah memberikan bantuan kewangan untuk kos pengurusan kepada 13 buah rumah pelindungan yang turut menerima pesakit HIV. Namun, skop ataupun fungsi Kementerian Kesihatan ialah pencegahan penyakit, jagaan serta rawatan pesakit di hospital atau ketika jagaan asas tetapi tidak termasuk penyediaan rumah pelindungan untuk pesakit HIV. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan berkenaan dengan usaha berterusan yang dilaksanakan Malaysia untuk membantu etnik Rohingya, di mana Dewan dimaklumkan perjuangan Malaysia untuk membela masyarakat Rohingya di pentas global tidak pernah berakhir. Terbaru satu kertas strategik bagi mengenal pasti kaedah untuk membolehkan Kuala Lumpur memainkan peranan yang lebih optimum untuk membantu etnik berkenaan sedang dilaksanakan. Penjelasan tersebut diberikan oleh Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah ketika menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kepala Batas di Dewan Rakyat. Katanya lagi Malaysia juga akan terus memainkan peranan aktif di pentas global bagi memastikan isu penindasan etnik berkenaan menemui solusi konkret. Di peringkat ASEAN misalnya, kerjasama konstruktif akan dilakukan bersama 10 negara anggota ASEAN tanpa melibatkan campur tangan terus terhadap urusan dalaman di Myanmar. Baik, itu antara intipati ketika sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan. Ketika sesi perbahasan pula, perlu untuk saya maklumkan kepada anda, Dewan Rakyat sebulat suara meluluskan usul untuk menambah kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di Sabah daripada 60 kepada 73. Kesemua 158 ahli parlimen dari kedua-dua belah pihak menyokong usul berkenaan. Soalan pertama MQT hari ini akan dimulakan dengan pertanyaan dari ahli parlimen Tampin kepada Menteri Kesihatan yang ingin tahu apakah usaha Kementerian Kesihatan untuk menangani masalah kesihatan mental, dan kedua kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia mengenai ancaman terhadap kesihatan dan keselamatan yang timbul daripada menara-menara telekomunikasi. Kesemua jawapan tersebut anda boleh ikuti kami di TV1 atau menerusi platform media sosial dan juga secara atas talian seperti yang tertera di kaca TV anda. Kita terus ikuti apakah jawapan dari Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan di persidangan Dewan Rakyat. Baiklah. Waktu pertanyaan Menteri. Saya menjemput Yang Berhormat Tampin kemukakan soalan dalam 1 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampin meminta Menteri Kesihatan menyatakan apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh kementerian bagi menangani masalah kesihatan mental rakyat Malaysia yang semakin membimbangkan agar masalah tersebut dapat dikurangkan selari dengan visi Kementerian Kesihatan untuk melahirkan satu masyarakat yang seimbang dan sehat dari segi psikologi. Silakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan, 3 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih sebab saya Yang Berhormat Tampin. Untuk akhir ini, cabaran untuk kita terus menangani masalah kesihatan mental semakin meruncing, khususnya dengan beberapa kejadian bunuh diri khususnya di kalangan remaja dan untuk akhir remaja di Kuching, Sarawak apabila kegiatan bersabitan dengan Instagram yang berakhir dengan beliau membunuh diri. Datuk Yang di-Pertua,
Kalau saya tegaskan 3 pendekatan yang diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang bersabit dengan usaha-usaha kita untuk menangani masalah kesihatan mental ini, berteraskan satu, aspek kesedaran kesihatan mental, aspek kesedaran itu sendiri. Kedua adalah aspek pencegahan penyakit mental, pengesanan awal dan rawatan, dan ketiga adalah melalui kolaborasi antara agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Di samping juga kita telah menetapkan dan merumuskan sebuah National Strategic Action Plan untuk Mental Health 2019-2025 yang bakal kita lancarkan pada bulan September 2019 ini. Aktiviti-aktiviti kesedaran kesihatan mental melalui kempen seumpama kempen cara hidup sihat yang memfokus kepada menangani stres. Aktiviti-aktiviti dilaksanakan melalui sambutan Hari Kesihatan Mental, meliputi kem-kem kesihatan, pameran dan sebagainya. Dan ini adalah kita wujudkan dalam laman web portal MyHealth, myhealth.government.my yang memuatkan maklumat tepat tentang topik-topik kesihatan mental. Keduanya melalui program kesihatan mental community, perkhidmatan kesihatan mental di klinik-klinik kesihatan dilaksanakan secara integrated. Perkhidmatan ini juga meliputi aktiviti promosi dan pengesanan awal melalui saringan untuk pengesanan awal tahap stres, keresahan atau anxiety dan kemurungan depression serta individu yang berisiko mengalami masalah kesihatan mental di kalangan masyarakat serta intervensi khususnya kelompok-kelompok yang menjadi high risk group dengan izin. Ketiga, kempen kesedaran kesihatan mental nasional khususnya dengan program yang akan kita lancarkan di bulan Oktober, Let's Talk Malaysia, merupakan satu inisiatif baru yang akan dikendalikan setiap bulan Oktober dengan penglibatan beberapa agensi kerajaan dan NGO bagi membina kesedaran rakyat mengenai kepentingan kesejahteraan kesihatan mental. Aspek kedua adalah aspek pencegahan penyakit mental, pengesanan awal dan rawatan, dan aspek ketiga itu adalah melalui kolaborasi antara agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Datuk Deputua. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tampin. Soalan tambahan pertama, 30 saat. Terima kasih kepada Menteri kerana jawapan itu. Dan kalau kita dapati bahawa sakit mental akan menjadi masalah kesihatan kedua terbesar menjelang tahun 2020 bagi rakyat Malaysia. Dan satu kajian yang dibuat oleh profesor daripada Universiti Malaya yang mengatakan bahawa penyakit mental semakin ketara di negara ini dan perlu mendapat perhatian yang serius. Malahan beliau mengatakan bahawa bagi seorang bagi 10,000 orang pesakit mental, maka memerlukan seorang doktor untuk mengadakan rawatan. Jadi soalan saya ialah apakah usaha kementerian untuk mengurangkan stigma masyarakat berkenaan sakit mental, dan yang keduanya berapakah peruntukan yang kementerian akan dan telah salurkan menangani masalah kesihatan sakit mental. Sila Yang Berhormat Insert. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Ya, satu daripada perkara yang kita kesani awal dalam meneliti masalah ini adalah apa yang diistilahkan sebagai stigma, ataupun pandangan yang negatif terhadap pesakit-pesakit yang dikatakan punya pesakit mental. Lalu pertama yang kita perlu tekankan, Datuk Yang Dipertua, adalah untuk dilakukan seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, Let's Talk Malaysia itu mahu kita jadikan satu perbualan nasional, perbualan national conversation dengan izin, di mana akan dapat kita ketengahkan bahawa persoalan penyakit mental ini bukan hanya dari sudut penyakit mental illnesses itu saja, yang jelasnya seperti neurosis dan psikosis yang agak itu sudah memang jelasnya penyakit seperti itu, tetapi yang dimaksudkan yang lebih mencabar lagi adalah apa yang diistilahkan sebagai mentally health challenges, yang dengan kata lain
yang dalam kategori depression, kemurungan, ya, anxiety, keresahan dan juga stres. Yang mana inilah yang menjadi cabarannya. Dan kalau kita perhatikan dalam the National Health Mobility Survey 2017, ya, kita dapati bahawa penyakit yang di kalangan 13 hingga 17 tahun itu, depression ini sudah sampai ke peringkat kalau lelaki hampir 42% wanita dan 37% kalau anxiety, ya. Dan kalau dalam bentuknya depression adalah 17.7 hingga 18.9% di kalangan lelaki dan 17% di kalangan wanita. Lalu dengan kata lain, andainya kalau mental challenges ini tidak ditangani, lalu pastinya akan berlaku terkesan yang dimaksudkan dengan kebolehan untuk menjalankan kegiatan seharian. Yang dikatakan dengan depression itu adalah mengikut takrifan kami adalah 14 hari kalau tidak boleh menjalankan tugasan-tugasan harian. Lalu cabarannya adalah sangat besar untuk mental health ataupun masalah mental ini ditangani dengan lebih bersifat ya, punya satu action plan, dan di sinilah kami telah turunkan satu action plan yang bersifat nasional untuk tahun 2019 hingga 2025 dan disebutkan dan dirangkumkan sekali peruntukan yang diminta dan juga pendekatan-pendekatan yang akan dapat sekaligus merangkumi kesemua permasalahan ini, Datuk Yang Di-Pertua. Dapat begitu saja yang dapat saya muatkan dalam jawapan ini. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Mas. Tenggara. Terima kasih. Tenggara. Tenggara, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Speaker. Stigma mental illness. Menteri ada tak kajian yang dibuat terhadap penyakit-penyakit mental yang datang ni? Mereka ni bila disebut rujuk ke Tanjung Rambutan, rujuk ke Tampoi, mereka takut nak datang. Adakah Menteri setuju supaya kita mengadakan wellness center di setiap hospital yang biasa, klinik kesihatan yang mengandungi pakar-pakar, dan ini tentu sekali akan membantu kerana ia tidak melibatkan ketakutan untuk pergi. Kerana macam panic attack seperti di Pasir Gudang. Berapa ramai yang kena panic attack di Pasir Gudang, tetapi adakah mereka dapat rawatan yang sebenarnya? Kerana mereka kalau dirujuk ke Tampoi, rujuk Tanjung Rambutan, mereka akan takut untuk hadir. Ada tak kajian Menteri buat berapa ramai yang sanggup datang ke hospital kerana mereka tidak dikatakan sebagai mental illness? Silakan, Pak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara. Ya, saya kira Tenggara sangat peka dengan permasalahan ini kerana tahu akan gejala-gejala yang sebenarnya meliputi dan menyelubungi masalah ini. Ya, persoalan stigma, ya, perpandangan buruk, ya, terhadap mereka yang mengalami gangguan, ya, kemurungan, anxiety dan juga stres, dan termasuk tadi yang disebutkan oleh YB Tenggara dalam apa yang dipandang dalam kes panic attack, ya, di Pasir Gudang baru-baru ini juga. Keseluruhan perkara itu dia akan tidak dapat kita atasi kecuali kalau ada kesediaan dan kesedaran rakyat, ya, untuk melihat bahawa sesiapa pun boleh saja terkena akan persoalan mental challenge ini, ya. Ia bukan satu penyakit seperti psikosis dan neurosis yang akibatnya orang kata kalau dah masuk Tampoi, dah masuk Tanjung Rambutan, itu dah semacam dia sudah di-condemn. Jadi oleh kerana itu dia kira gila. Ya, jadi oleh kerana itu sangat mustahak supaya kita wujudkan satu apa yang dikatakan program kami nanti, Let's Talk Malaysia. Mari kita berbicara tentang kesihatan mental ini yang secara langsung akan dapat kita fahami bahawa kategori-kategori penyakit mental ini bukanlah seperti mana yang selama ini dianggap psikosis dan neurosis, bipolar, skizofrenia, ya, dan obsessive compulsive disorder dan yang berat-berat itu. Kerana apa? Yang berat-berat itu memang jelasnya ada dalam kategori itu, tetapi yang dimaksudkan hari ini yang mengganggu kebanyakan kita, dan kita sesiapa pun boleh terkena akan disorders itu, adalah apa yang dikatakan sebagai depression, anxiety dan stres, yang sekaligus akan menjejaskan seseorang itu daripada
melakukan kerja sehariannya. 14 hari kalau kita tidak dapat menjalankan tugasan kita seharian, sudah dianggap secara technically takrif kita adalah dalam satu kategori sama ada depression, anxiety atau stres. Lalu kita sebenarnya memerlukan rawatan. Kita memerlukan kepada clinical psychologist, ya, kalau tidak pun psychiatrist untuk kita dapatkan rawatan itu. Ini perkara yang saya rasa cabaran kepada kami di KKM dan saya sebagai menterinya untuk membolehkan rakyat, ya, come out, jadikan conversation ini merupakan satu yang biasa, dan setiap seorang kita pun mungkin terkena akan cabaran ini. Jadi kalau kita sudah destigmatize, kalau kita sudah hilangkan stigma itu, ataupun apa yang diistilahkan dari stigma ini stigma ini maksudnya ialah pandangan-pandangan buruk itu, lalu kita akan bersedia untuk menjadikan ia satu perbualan nasional dan national conversation. Terima kasih Datuk. Terima kasih YB. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang amat padat dan berguna itu. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Petra Jaya, silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ingin mendapat jawapan daripada Menteri Komunikasi dan Multimedia. Apakah ada ancaman terhadap kesihatan dan keselamatan yang timbul daripada menara-menara telekomunikasi dan radiasi pemancar sekiranya menara tersebut diletakkan di lokasi-lokasi yang berhampiran dengan kawasan-kawasan perumahan? Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri jawab dalam 3 minit. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya daripada Petra Jaya. Untuk makluman Yang Berhormat, teknologi komunikasi mudah alih dia menggunakan frekuensi radio yang tergolong di dalam kategori sinaran tidak mengion, maknanya non-ionizing radiation ataupun NIR, iaitu tidak mempunyai tenaga yang mencukupi untuk memecahkan atau mengganggu struktur molekul atau sel dalam tubuh badan manusia. Pendedahan berterusan Tuan Dipertua terhadap NIR hanya boleh menyebabkan kesan pemanasan, dan itu Yang Berhormat tidak mencukupi untuk mengakibatkan sebarang kerosakan jangka panjang pada tisu-tisu badan. Kajian-kajian yang telah dijalankan setakat ini, Tuan Dipertua, mendapati bahawa pendedahan terhadap medan elektromagnet frekuensi radio atau radio frequency electromagnetic field atau RF EMF adalah di bawah had yang disyorkan dalam garis panduan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection dan juga standard mandatory untuk pancaran elektromagnet daripada infrastruktur radio komunikasi. Frekuensi radio Yang Berhormat juga mempunyai tenaga lebih kurang 1000 kali lebih rendah jika dibanding dengan tenaga daripada matahari, walaupun kedua-duanya dalam kategori sinaran tidak mengion. Sinaran X-ray, Tuan Dipertua, mempunyai tenaga 1000 kali lebih ganda tenaga sinaran berbanding dengan matahari, di mana sinaran X-ray dikategori di bawah sinaran mengion juga. Sinaran mengion mempunyai tenaga yang cukup untuk mengakibatkan kerosakan jangka panjang pada tisu-tisu badan. Melalui pengujian terhadap pancaran radio frekuensi yang dijalankan oleh Agensi Nuklear Malaysia di seluruh negara pula, adalah didapati bahawa tahap pancaran RF di kawasan sekitar pancar komunikasi adalah amat rendah dan berada di tahap yang selamat, iaitu kurang daripada 2%, Tuan Dipertua. Kadar pancaran RF ini mematuhi standard mandatory bagi emisi elektromagnet dari struktur radio komunikasi yang telah ditetapkan dan tidak berupaya untuk membawa risiko kesihatan kepada masyarakat sekitar, termasuklah golongan warga tua maupun juga kanak-kanak Yang Berhormat. Walau bagaimanapun, Kementerian melalui SKMM terus membuat pemantauan ke atas tahap radiasi yang dipancarkan oleh pemancar komunikasi di Malaysia. Bagi pembinaan menara komunikasi sama ada di bandar atau luar bandar, Tuan Dipertua, pembinaan tersebut hendaklah berpandukan kepada apa yang disebut sebagai garis panduan pembinaan menara dan struktur pemancar komunikasi yang telah pun ditetapkan oleh KPKT dan terletak di bawah bidang kuasa PBT di setiap negeri. Garis panduan tersebut menyatakan keperluan jarak anjakan dengan had ketinggian tertentu, keperluan keselamatan seperti pagar dan juga langkah-langkah penstabilan secerun serta aspek-aspek lain yang perlu dipatuhi oleh syarikat penyedia perkhidmatan. Mengikut garis panduan tersebut, Tuan Dipertua, kesesuaian jarak minimum bagi pembinaan menara pemancar komunikasi yang ditetapkan bagi menara dan juga bangunan kediaman terdekat adalah di antara
20 sehingga 30 meter, Tuan Ketua, mengikut ketinggian menara tersebut. Ianya bagi memenuhi keselamatan fizikal para penghuni di sekeliling dan keperluan estetika bangunan. Tuan Ketua, pembinaan menara telekomunikasi turut merujuk kepada piawaian keselamatan antarabangsa dan amalan keselamatan, Technical Standards and Infrastructure Requirements, Radio Communication Network Infrastructure di bawah SKMM. Piawaian teknikal ini menetapkan keperluan pematuhan terhadap Malaysian Standards, British Standards, piawaian European Telecommunication Standards Institute serta kepada amalan-amalan kejuruteraan baik ataupun engineering best practices dalam pembinaan menara-menara pemancar komunikasi. Dari sudut kesihatan, Tuan Ketua, pihak kerajaan melalui SKMM telah menentukan standard mandatory untuk pancaran medan elektromagnet daripada infrastruktur radio komunikasi, di mana pihak penyedia rangkaian hendaklah mematuhi had dedahan ataupun apa yang disebut sebagai exposure limits yang telah pun ditetapkan. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Yang Menteri. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat Petrajaya, 30 saat. Terima kasih, sahabat saya, Yang Berhormat Menteri. Saya boleh rumuskan bahawa mengikut jawapan Yang Berhormat Menteri tadi, bahawa ianya tidak memberi ancaman dari sudut keselamatan juga kesihatan, asalkan kita mematuhi garis panduan yang disediakan. Cuma cabaran sekarang ini, kalau kita melihat Malaysia, malahan negeri Sarawak khususnya, kita sedang beralih pada digital economy dan kita nak beralih pada smart city dan juga intelligent transport system yang mana bergantung banyak kepada kecekapan dan ketepatan atau dari segi connectivity, khususnya komunikasi. Dan sebab itu lebih banyak saya kira pencawang ataupun tower-tower yang akan didirikan. Jadi apakah usaha kementerian mungkin bersama dengan Kementerian Sains dan Teknologi iaitu agensi nuklear untuk memberi penerangan kepada rakyat keseluruhannya bahawa apa yang dilaksanakan dari segi tower ini tidak sebenarnya memberi ancaman dari segi sudut keselamatan. Ini diperlukan, kalau tidak masih banyak berlaku apa yang dikatakan protes daripada rakyat, termasuk wakil-wakil rakyat membawa bersama dengan rakyat memprotes pembinaan tower-tower ini. Jadi apakah rancangan kementerian, adakah akan menggerakkan lebih aktif lagi dan lebih agresif bersama dengan agensi nuklear untuk memberi penjelasan bahawa perkara ini ada selamat daripada sudut kesihatan. Terima kasih. Silakan, Dewan Menteri. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih sahabat saya daripada Petrajaya. Soalan yang sangat penting. Yang berhormat, saya telah pun beberapa hari yang lalu di dalam Dewan ini membuat rojokan kepada teknologi 5G. Dan saya rasa itu adalah dasar di atas mana kita boleh mewujudkan smart city dan sebagainya. Dan kita kena terima hakikat, Yang Berhormat, bahawa dunia ini sekarang menuju ke arah itu dan itu adalah wajah ekonomi dunia yang akan datang dalam masa yang terdekat ini. Saya juga telah pun menyatakan dalam Dewan ini, Tuan Ketua, bahawa kementerian saya sekarang dalam proses mengadakan satu projek rintis di Putrajaya dan saya berjaya berkenaan dengan 5G, dan satu daripada aspek yang kita memberi penekanan, Yang Berhormat, adalah berkenaan dengan keselamatan, khususnya sekiranya kita mengadakan wujudkan ekosistem yang menggunakan teknologi 5G, dan ianya juga melihat kepada teknologi-teknologi lain yang akan kita lihat dalam masa depan dan juga teknologi-teknologi yang sedia ada. Yang Berhormat, susulan daripada kajian ini, kita akan menyediakan satu laporan dan laporan itu akan juga merangkumi perkara-perkara keselamatan. Daripada situ kita akan mengemukakan cadangan untuk polisi-polisi atas mana kerajaan akan melaksanakan teknologi-teknologi baru ini, dan satu daripada perkara yang kita akan melihat adalah bagaimana kita boleh memberikan penerangan yang mencukupi kepada masyarakat ramai berkenaan dengan apakah sebenarnya cabaran-cabaran menggunakan teknologi yang baru ini, dan ini termasuk juga perkara-perkara keselamatan. Saya cukup setuju bahawa ini adalah satu perkara yang dilihat secara khusus oleh masyarakat ramai. Ini adalah satu perkara yang kita perlu memberikan fokus, dan saya memang setuju bahawa kita perlu melihat kepada perkara itu. Kita dalam proses, saya harap bahawa dalam akhir tahun ini kita boleh sediakan laporan. Apabila sediakan, kita akan mengumumkan sebenarnya apakah hasil laporan itu, apakah polisi yang kita cadangkan, dan dalam masa yang sama kita akan memberikan penerangan berkenaan dengan isu-isu yang termasuk juga isu keselamatan di dalam perkara ini. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan tambahan yang kedua, ya silakan. Yang Berhormat, tak nampak saya di itu. Hulu Terengganu. Hulu Terengganu, silakan. Terima kasih Yang Ketua, terima kasih Menteri. Saya nak tahu sama ada dalam makluman Menteri berkaitan dengan kajian yang dibuat oleh Profesor Bersekutu Fakulti Perubatan UiTM, Profesor Media Dr. Adelina
Sulaiman yang dapatannya mengatakan bahawa penduduk di Taman Subang Utama, Kelana Jaya berdekatan dengan menara telekomunikasi mengalami penyakit-penyakit pelik seperti kayak, ketumbuhan dan juga kanser di kalangan penduduk tersebut. Apakah hal tersebut dalam makluman Menteri? Ini terdapat dalam blogspot Dr. Hamidah. Terima kasih. Silakan Mbak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, perkara itu boleh dibawa kepada rujukan saya pasal saya tidak dapat lihat apakah sebenarnya blog yang dinyatakan. Tapi seperti mana saya sebut tadi, kita sekarang mempunyai grup yang melaksanakan projek rintis ini. Di dalam grup itu kita mempunyai lebih kurang 110 pihak yang mengambil bahagian. Dan ini termasuk daripada pihak-pihak akademia dan juga pihak-pihak profesor dan sebagainya yang melihat kepada isu keselamatan dan sebagainya. Jadi mereka sekarang dalam proses membincang setakat mana ada isu keselamatan dan apakah yang seharusnya kita laksanakan. Dan saya memang menerima apa-apa cadangan sekiranya ada kemuskilan ataupun perasaan was-was yang ditimbulkan melalui rencana itu, bawa ke hadapan dan sekiranya boleh kita juga akan menjemput profesor ini supaya boleh memberi pendapat dan pandangan di dalam grup yang kita telah sediakan. Kerana apa yang kita hendak adalah kita hendak menerima semua aduan dan semua pandangan daripada semua pihak, akademia, profesor, pihak ekosistem dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perkara yang boleh dibawa ke depan dan saya akan minta supaya grup kita melihat juga kepada aduan itu. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Segamat. Silakan. Terima kasih Datuk Speaker. Segamat minta Menteri Air, Tanah dan Sembah Asli menyatakan Malaysia memiliki sumber kekayaan dari pelbagai jenis mineral dan yang terkini dipercayai negara yang berpotensi mengeluarkan dengan izin Rare Earth RE yang begitu bernilai ekonomi. Apakah langkah-langkah kementerian untuk membangunkan potensi baru ini? Apakah perlu ditubuhkan entiti atau organisasi baru untuk memberi lebih fokus kepada usaha ini supaya ianya lebih efektif? Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Segamat. Kita sedia maklum bahawa Malaysia mempunyai pelbagai mineral seperti biji timah, biji besi, emas, magnesium, pasir silika, kaolin, arang batu dan lain-lain yang nilai keseluruhannya adalah 732 bilion ringgit Malaysia. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, JMG, sebuah agensi di bawah Kementerian KATS, sedang giat menjalankan eksplorasi mineral bagi mengenal pasti kawasan-kawasan berpotensi mineral. Untuk Dewan, sekarang di negara kita, deposit mineral, reserve, angkaran reserve timah saja di Malaysia ialah 1.3 juta tan. Bernilai dia ialah dekat 83.6 bilion ringgit Malaysia. Begitu juga dengan bauxite, copper, tembaga, emas, biji besi, nikel dan juga magnesium. Kalau kita mengadakan proses yang terkini untuk guna pakai resources ini, kita boleh dapat meningkatkan ekonomi negara kita. Saya juga nak beritahu kepada Dewan, keputusan awal kajian menunjukkan beberapa kawasan seperti di Tanah Merah dan Jeli di Kelantan, Jerai, Baling dan Kulim di Kedah, Kati, Terong dan Grig di Perak, Muar, Johor serta di Simunjan dan juga Sementan di Sarawak mempunyai potensi sumber mineral yang mengandungi rare earth elements dan berpotensi dibangunkan. Kementerian juga sedang mengkaji dasar dan perundangan mineral supaya pembangunan sumber rare earth ini dibuat menggunakan amalan perlumbungan yang terbaik dan mampan. Selaras dengan usaha untuk membangunkan sumber mineral sebagai salah satu sumber ekonomi baru kepada negara, KAT sedang mengkaji cadangan menubuhan Lembaga Pembangunan Mineral Malaysia ataupun The Mineral Board yang akan berperanan memacu pembangunan dan tabit hurus industri mineral secara khusus dan holistik termasuk kawal silia industri tersebut. Kementerian percaya dengan penubuhan lembaga ini
sumber asli negara dapat dibangunkan pada tahap yang lebih baik serta dapat menjana sumber ekonomi baru negara. Terima kasih Mak Menteri. Saya menjemput Yang Berhormat Segamat. Soalan tambahan pertama, 30 saat. Terima kasih. Dan fakta, Menteri Pemanduan Usahawan mengatakan dalam masa 10 tahun lagi industri unsur nadi bumi ataupun rare earth ini adalah lebih kurang Singapura 33 bilion ataupun Malaysia 1 bilion. Maka bagaimanakah kerajaan ataupun KAS dapat memberi jaminan kawalan yang menyeluruh serta teratur bagi mengelakkan kesan negatif terhadap kelestarian alam, kelbagai biodiversiti dan macam tempat. Yang keduanya, bagaimanakah perancangan kerajaan untuk memastikan hasil ini dapat memberi manfaat kepada usahawan-usahawan kecil dan rakyat? Silakan Mak Menteri. Terima kasih. Memang betul ya. Rare earth ini dalam 10 tahun dari sekarang kalau kita buat persembahan sumbangan kepada negara ialah dekat 100 bilion. Tetapi kita kena invest dengan dana yang besar juga untuk dapatkan industri ini jalan dengan baik, dan juga kita kena bagi perhatian pertama kepada environment kita, kepada komuniti di sana dan juga Malaysia keseluruhannya. So kita akan kaji dan lepas tu ini ialah satu-satu industri di mana pihak swasta akan main peranan besar di dalam industri ini. Dan untuk pengusaha-pengusaha kecil, mereka boleh bersama-sama dengan usaha ini untuk dapatkan data-data yang terkini dari kementerian di mana mineral-mineral ini sudah pun kita tahu diadakan sekarang di Malaysia, dan gunakan data ini untuk kemajuan mereka dan juga untuk kita buat satu sistem yang terbaik untuk negara keseluruhan ini. Soalan tambahan kedua di sebelah kiri. Putih. Ya, silakan Pasir Putih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Berkenaan dengan mineral ataupun kekayaan yang dianugerah di dalam negara kita, sejauh mana perancangan yang dibuat oleh pihak kerajaan supaya bahan-bahan galian seperti bauxite, manganese dan lain-lain ini diambil daripada bumi kita dan diusahakan di dalam negara kita. Berbanding sebelum daripada ini banyak sebagai contoh bauxite diekspor ke China dan negara-negara lain. Sekian, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih. Saya nak beritahu bahawa isu bauxite ini yang lama telah dibangkit di dalam Dewan ini juga. Sekarang kita ada kefahaman di antara negeri Pahang dengan juga kementerian untuk satu SOP yang ketat telah pun diusaha dan disediakan. Dalam tempoh yang terdekat, kita bersama-sama dengan negeri Pahang, kita akan buat pengumuman untuk cara mana untuk kita lanjutkan dengan penggalian bauxite di dalam negeri Pahang. Dan satu pembaruan ialah kita tidak beri peluang untuk bauxite itu diambil sebagai itu saja. Bauxite ini kalau nampak di mata kita dia ialah tanah merah, ya, dan diekspor terus. Tak ada. Sekarang kita akan usaha dan suruh mereka membuat kecucian di dalam di sini, lepas tu bauxite ore saja yang boleh dikeluarkan. Bagi itu juga dengan mineral yang lain yang katakan kalau kita mulakan dengan mineral rare earth dan sebagainya, kita nak adakan downstream industri di sini, to binakan downstream industri di sini, bukan saja buat galian dan terus jual raw macam itu kepada luar negara. So itu ialah kita kena bekerjasama dengan pihak swasta untuk adakan capital expenditure untuk dipastikan ini dilakukan di dalam negara kita. Sekarang sudah ada kilang? Belum lagi. Kilang rare earth itu belum ada. Bauxite belum lagi juga. Saya lihat ada Yang Berhormat Bentung, Yang Berhormat Pontian berdiri nak tanya soalan ni. Ya. Secara ringkas. Terima kasih. Bentung. Secara ringkas.
kalau nadia bumi ini yang begitu dengan potensi yang begitu besar, saya pun tahu di negara US, negara Eropah dan Jepun, semua ini kaya dengan sumber. Australia juga. Kenapa negara-negara yang maju ini tidak ada kilang proses nadia bumi? Dan kenapa Australia, Lynas jauh dari Mawel, 5,000 kilometer dari Kuantan, hantar bahan mentahnya ke negara kita dan proses di Kuantan. Dan saya mau tanya juga, apa kos secara ringkas yang berhormat ini pertanyaan menteri, apa kosnya untuk rupus sisa yang yang sedia ada di belakang kilang sekarang sebanyak 1 juta tan sisa itu. Silakan Menteri. Terima kasih Bentong. Saya faham apa yang dikatakan oleh Bentong, tetapi kita pun kena bagi peluang kepada industri ini dan juga kepada lembaga mineral negara untuk buat kajian, dan lepas tu kita boleh buat apa yang terbaik untuk negara kita pada masa ini. Dengan contohnya di Kuantan dan sebagainya, sekarang kita boleh baik-pulihkan SOP kita untuk kita bagi prioritinya kepada keselamatan environment, keselamatan komuniti di dalam kawasan itu, dan juga macam mana kita nak meningkatkan pendapatan di dalam negara kita. Sebab negara lain tak buat, itu tidak bermakna Malaysia tidak boleh buat. Sebab kalau kita ikut undang-undang yang kita ada dan kita ada peraturan-peraturan yang ketat dan tetap akan digunakan oleh negara kita di sini, saya ingat pemajuan negara ini di tangan kita, dan kita pastikan bahawa ekonomi kita, tetapi pada masa yang sama kita bagi perhatian kepada environment dan juga komuniti negara kita untuk masa depan yang akan datang. Soalan terakhir. Pontian dulu. Itu soalan terakhir dia, silakan. Secara ringkas. Kalau saya bagi giliran saya kepada Bera, boleh menghormati Ketua Pembangkang. Silakan Bera. Soalan terima kasih Pontian. Terima kasih Yang di-Pertua. Isu Lynas seperti yang dibangkitkan merupakan isu besar yang dulunya diperjuangkan oleh pihak Pakatan Harapan. Demonstrasi dan sebagainya, kerana alasannya ianya kilang tersebut boleh memberikan kesan kesihatan termasuk kanser dan sebagainya kepada rakyat di Pahang. Sekarang ini kilang itu diteruskan. Apakah jaminan daripada kerajaan sekarang bahawa isu yang disebut dulu seperti berbau penyakit kanser dan berbagai-bagai penyakit kesan sampingan daripada kilang itu tidak lagi menjadi isu? Maknanya no more isu dari segi kesihatan dan sebagainya. Dan untuk mencapai ke tahap tersebut, apakah yang telah pun dilakukan oleh kilang tersebut untuk menjamin bahawa tidak ada isu yang berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya? Silakan Menteri. Saya ingat untuk jawab soalan itu kita telah pun melalui satu diskusi dan juga ada public town hearing dan sebagainya. Sekarang kita ada ketetapan bahawa apa yang kita akan buat dengan Lynas, dan Kabinet pun akan buat satu ketetapan kenyataan di dalam masa tersingkat. Tetapi di sini saya nak berkatakan bahawa kalaulah kita nak majukan di dalam negara kita, kita boleh gunakan Lynas sebagai satu contoh, dan jangan ikutkan contoh itu yang ada di dalam apa yang kita katakan dengan sisal dan sebagainya. Kalau ada sistem yang lebih baik dan kita boleh gunakan sistem itu, I think there is no problem in what we want to do. So saya ingat kita kena adakan satu minda terbuka untuk industri ini di dalam negara kita untuk masa depan yang akan datang. Dan ini kita akan buat dengan kajian-kajian international dan juga di dalam dengan universiti dan sebagainya untuk adakan satu sistem yang terbaik untuk negara kita. Terima kasih Yang Menteri. Sekarang tamatlah sesi waktu pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan.
Saya menjemput Tuan Stephen Chung Xiao Yun. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya, soalan pertama. Silakan Menteri. Ya. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN telah menerima sebanyak 111,142 permohonan kewarganegaraan Malaysia di antara tahun 2013 sehingga tahun 2018. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 26,222 permohonan telah pun ditolak, 54,222 permohonan masih dalam proses, 24,327 lulus dan 6,371 batal. Perincian mengikut kategori pemerolehan kewarganegaraan di bawah Perlembagaan Persekutuan adalah seperti mana berikut. Pertama, kuatkuasa undang-undang perkara 14/1B, status tolak 1,140, dalam proses 2,558, pendaftaran 15/1, tolak 730, dalam proses 5,265, 15/2 ditolak 3,715, dalam proses 4,959. 15E 10,149 ditolak, 27,835 dalam proses. Perkara 16 429 ditolak, 1,147 dalam proses. Manakala penetralisasian perkara 19 ditolak 10,059 dan dalam proses 12,458. Maknanya jumlah ditolak 26,222 dan dalam proses 54,222. Untuk makluman ahli yang berhormat, setiap permohonan kewarganegaraan Malaysia diproses berdasarkan kepada prosedur pengendalian standard ataupun SOP yang diperincikan mengikut peruntukan di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan Citizenship Rules 1964 dengan izin serta perundangan berkaitan seperti pendaftaran perkahwinan, kesah tarafan anak, peraturan imigresen, pengangkatan dan lain-lain. Pertimbangan terhadap fakta dan dokumen sokongan yang dikemukakan oleh pemohon dilaksanakan dengan teliti secara case by case mengikut giliran yang sewajarnya, yakni first in and first out dengan izin sebelum keputusan dikeluarkan. Sebagai salah satu inisiatif untuk menambah baik proses berkaitan dengan penganugerahan kewarganegaraan, kementerian ini sedang memuktamadkan pengemaskinian SOP berdasarkan kepada peruntukan perundangan yang berkuat kuasa serta mengambil kira pelbagai aspek iaitu kebajikan pemohon tanpa mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan warga negara sedia ada. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, terima kasih atas jawapan yang diberi. Soalan tambahan saya adalah saya terdapati banyak kes yang sepatutnya di bawah artikel 15A tapi belum memohon lagi kerana tidak sedar, kerana bapa-bapa kepada anak ini belum sedar mereka harus memohon kewarganegaraan anak dia di bawah artikel 15A. Saya jangka ini amat besar angka ini kerana saya sudah terima banyak permohonan melalui saya. Jadi adakah kementerian sudi menerima secara permohonan berkelompok melalui ahli-ahli parlimen atau kena buat setiap kes bukan secara berkelompok? Terima kasih. Silakan. Okey, terima kasih dengan soalan tambahan tersebut. Untuk makluman yang berhormat, sememangnya Kementerian Dalam Negeri membuat awareness, tetapi kami akan mempertimbangkan jika permohonan ini diajukan kepada kementerian. Dan dalam apa hal sekalipun, permohonan kena dibuat oleh si pemohon. Tidak kira dalam aspek sama ada dia perkara 14/1, 15/1 dan sebagainya. Apa yang penting permohonan kena diajukan kepada kementerian dan kita akan mempertimbangkan. Terima kasih. Setiu. Mamat. Jempol. Ramai sangat ni. Jempol. Pontian bangun dulu saya ingat ya. Pontian, silakan Pontian. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Daripada 111,000
24,000 lulus, dengan lain perkataan 22% lulus menjadi warga negara Malaysia. Yang saya nak tanya ialah, apakah syarat-syarat utama untuk jadi warga negara Malaysia? Adakah mereka dimestikan untuk memahami perlembagaan Malaysia, menerima Islam sebagai agama persekutuan, hak-hak istimewa Bumi Putera, dan adakah mereka wajib berbahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan fasih berbahasa Melayu? Ini yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Dengan soalan tambahan daripada Pontian, sebenarnya saya yakin yang Muhammad Pontian pun tahu jawapan kepada soalan yang diajukan. Sebenarnya syarat untuk menjadi warga negara di Malaysia ini, syarat-syarat utama dia ialah kena mengikut perlembagaan sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan. Jadi syarat-syarat itu ada tertulis di sana. Jadi saya rasa tidak perlu saya elaborate di sini. Jawapan itu ada di dalam perlembagaan kita. Itulah syarat-syarat yang Kementerian Dalam Negeri menguatkuasakan. Terima kasih. Minta satu lagi. Boleh, Speaker. Kalau tapi empat yang bagi satu coba satu, Speaker. Saya berikan kepada Kuala Krai. Silakan. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Tuan Menteri. Saya nak tahu dari sudut apa ni tadi disebut oleh Yang Berhormat. Antara syarat ialah mesti menguasai bahasa Melayu. Saya ingin bertanya pihak kementerian, apakah mekanisme yang digunakan untuk menilai penguasaan bahasa Melayu mereka? Kerana penguasaan bahasa Melayu telah menjadi isu besar bagi rakyat Malaysia pada hari ini. Sehingga kan ada dalam isu untuk mendapat lesen PSV di kalangan pemandu Grab. Antara puncanya ialah kerana kegagalan mereka ialah kerana lesen ataupun ujian ini dilakukan dalam bahasa Melayu. Jadi ini di antara isu besar yang perlu diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Jadi apakah ulasan Muhammad Menteri? Terima kasih. Terima kasih. Dengan soalan tambahan tersebut, ya benar, dari segi soal bahasa ini sebenarnya memang ia di antara ujian-ujian yang kita berikan kepada pemohon-pemohon yang ingin memohon kewarganegaraan di dalam negara kita ini. Tetapi adalah sedikit pengurangan dari segi syarat-syarat itu bila mana kita tahu orang itu lahir ataupun telah lama berada di Malaysia sejak puluhan tahun. Jadi ini di antara yang perkara-perkara yang telah pun sebenarnya diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana mereka-mereka yang berumur 50 tahun ke atas, kalau saya tak silap, kita beri kelonggaran dari segi bahasa. Tetapi itulah sebagaimana saya sebutkan tadi, basic bahasa Malaysia itu perlulah ada bagi mereka-mereka yang ingin memohon kewarganegaraan Malaysia. Terima kasih. Datuk Speaker, ini julung kali Datuk Speaker sebab melibatkan boleh lagi. Ini kewarganegaraan sebenarnya ada 4 soalan. Tapi ini melibat at least Malay, Chinese, Indian lah. Bagi satu je. Satu lagi. At least benda ni melibatkan rakyat Malaysia. Tak boleh. Saya teruskan dengan Datuk Seri Hassan bin Arifin. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Saya kemukakan soalan nombor 2. Silakan Menteri. Terima kasih kepada Rompin atas soalan yang berkenaan dengan kesan daripada perang perdagangan antara negara China dan Amerika Syarikat. Tuan Yang Di-Pertua, kita tidak boleh menafikan bahawa perang perdagangan yang berlarutan di antara negara China dan Amerika Syarikat yang merupakan rakan perdagangan yang terbesar dan juga ketiga besar masing-masing kepada negara Malaysia akan mendatangkan kesan negatif dalam jangka masa panjang. Oleh itu, harapan kita adalah supaya jalan penyelesaian boleh dicari oleh kedua-dua pihak dalam masa yang terdekat. Walau bagaimanapun, kerajaan Malaysia telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengurangkan kesan risiko konflik perdagangan antara Amerika Syarikat dan China ke atas perdagangan dan pelaburan di Malaysia. Antaranya termasuk nombor 1, mensasarkan lebih banyak pelaburan yang berkualiti di Malaysia, iaitu pelaburan yang mempunyai nilai tambah tinggi ataupun high value added, berorientasikan ekspor, pimpinan pasaran ataupun market leader, berteknologi seni, teknologi hijau, teknologi proses ataupun R&D terkini, dan juga mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh serta berjenama global yang berupaya memberi pulangan maksimum kepada pertumbuhan ekonomi negara serta peluang perniagaan dan pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Antara sumber yang baru bagi peluang pelaburan di Malaysia termasuk industri 4.0, ekonomi digital dan juga e-commerce. Pelaburan ini termasuk pelaburan dari syarikat multinasional ataupun MNC dan juga syarikat dari negara China.
Nombor 2, program-program promosi perdagangan dan pelaburan akan terus diadakan di bandar-bandar first tier, second tier dan juga third tier dengan izin di negara rakan dagang utama. Kami juga berhasrat untuk mempelbagaikan lagi rakan perdagangan kami supaya kami tidak terlalu bergantung kepada 1-2 negara saja. Lain-lain program promosi perdagangan akan diteruskan bagi sektor terpilih termasuk penyertaan dalam pameran antarabangsa ataupun international exhibition, misi akselerasi ekspor ataupun export acceleration mission, program in-store promotion dan juga misi perdagangan dan pelaburan ataupun trade and investment mission. Ketiga, beberapa inisiatif sedang diusahakan bagi membantu syarikat atau pelabur asing mencari penghilang kontrak yang bersesuaian di Malaysia bagi tujuan pengeluaran produk-produk mereka di Malaysia. Selain daripada itu, syarikat-syarikat multinasional yang berpangkalan di Malaysia juga akan dibantu untuk mengganti import ataupun import substitution melalui global sourcing dan partner development program. Lain-lain strategi termasuk menggalakkan lagi penggantian import Amerika Syarikat dengan produk-produk Malaysia, menggalakkan penempatan semula pelaburan ataupun investment relocation syarikat-syarikat sasaran yang terkesan berikutan konflik perdagangan di China dan juga di Amerika Syarikat ke Malaysia, dan juga memudahkan pengembangan ataupun pelaburan semula syarikat-syarikat sedia ada yang ada operasi di Malaysia untuk memenuhi peningkatan import oleh Amerika Syarikat. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Soalan tambahan pertama. Yang Mohd Menteri, disebabkan oleh Malaysia banyak buruh-buruh yang banyak mudah didapati, ada kecenderungan untuk kerajaan meluluskan lembakan industri ataupun pelaburan yang low income economy yang menyekat kepada pertumbuhan ekonomi negara. Adakah kerajaan lebih tegas untuk menyekat mana-mana investment yang dikira low income economy tidak lagi perlu digalakkan di Malaysia ini? Silakan Menteri. Kementerian memang berhasrat untuk menggalakkan high value added investment dengan izin seperti apa yang saya telah katakan tadi. Jadi berdasarkan permohonan FDI yang telah diluluskan pada suku 1 2019, kita memang begitu ketara bahawa permohonan yang masuk ke Malaysia adalah sebahagian besar adalah high value added, seperti satu syarikat dari Amerika Syarikat yang dipanggil Micron dalam semiconductor dan juga Jabil Circuit dalam sektor E&E. Ini adalah pelaburan berbilion-bilion ringgit dan ini menunjukkan hasrat kerajaan untuk menggalakkan lebih ramai syarikat dalam sektor high value added untuk melabur di Malaysia. Terima kasih. Soalan tambahan sebelah kanan. Silakan Yang Mohd Segamat. Terima kasih Tuan Speaker. Saya nak tanya pada Menteri, memandangkan sudah adanya perang perdagangan di antara China dan Amerika, khususnya juga dalam rare earth, kerana China ini memiliki hampir 80% daripada permintaan untuk negara Amerika Syarikat dan Malaysia merupakan hal itu pengeluar. Bagaimana Malaysia nak mengambil kesempatan dalam mendapatkan peluang untuk memasarkan produk ini? Untuk makluman Yang Berhormat, isu ataupun industri rare earth ini pada masa sekarang kita belum lagi mendapat aplikasi ataupun permohonan yang baru, dan dari segi targeted sector ataupun sektor yang diberi sasaran, iaitu sektor electrical dan electronics E&E, chemical and chemical products, machinery dan equipment, medical devices dan juga aerospace yang telah dikenal pasti sebelum ini, rare earth bukan salah satu daripada sasaran dari segi pelaburan. Jadi buat masa sekarang tidak ada permohonan yang baru dan bukan jadi satu sasaran bagi kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Menteri. Seterusnya Tuan Su Kiong Seong. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Silakan Yang Menteri. Yang di-Pertua, dalam konteks Hala 7 Askar Wataniah, fokus tentera darat adalah dalam aspek pembangunan sumber manusia. Perancangan tentera darat adalah untuk mempertingkatkan nisbah kekuatan pasukan simpanan tentera darat berdasarkan baseline 80,000
angkatan tetap mengikut ketetapan berikut. Sasaran sehingga 2020, kadar nisbah 2:1, angkatan tetap berbanding PSTD. Selepas 2020, kadar nisbah 1:1, angkatan tetap berbanding PSTD. Sasaran pengambilan bermula tahun 2016 hingga 2023 adalah 7,200 anggota setiap tahun setelah mengambil kira unjuran kadar pemberhentian sebanyak 3% tahun. Berdasarkan sasaran pengambilan, kadar nisbah 1:1, angkatan tetap berbanding PSTD akan dapat dicapai pada tahun 2023. Kekuatan semasa adalah 48,297 dan memerlukan tambahan 31,703 anggota untuk mencapai baseline 80,000 anggota. Peranan utama askar wataniah adalah seperti berikut: membantu ganti angkatan tetap supaya bersama-sama dengannya dapat mengadakan paras kekuatan yang diperlukan untuk mempertahankan kepentingan strategik negara di masa darurat atau perang. Membantu angkatan tetap dalam operasi keselamatan dalam negeri dan sentiasa bersedia untuk dimobilisasi serta diatur gerak bila keadaan memerlukan. Membantu dan bekerjasama dengan pihak berkuasa awam semasa kecemasan dan bencana alam bersama pasukan tetap. Di samping itu, bagi memperluaskan skop dan peranan askar wataniah yang berbentuk kemasyarakatan, Tentera Darat AMNY dan khususnya PSTD telah menetapkan Key Performance Indicator untuk aktiviti promosi dan program jiwa murni sebanyak 320 aktiviti sepanjang tahun untuk pasukan-pasukan PSTD, terutamanya Regimen Siri 500 askar wataniah di setiap negeri. Terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan pertama, silakan. Terima kasih, Dato' Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya adalah, adakah perancangan atau program yang dijalankan oleh kerajaan untuk menggalakkan lebih ramai remaja, khususnya yang berumur 18 tahun yang kini mempunyai had untuk mengundi dalam pindaan yang baru diluluskan untuk sertai askar wataniah demi memupuk nilai kewarganegaraan dan juga semangat kecintakan negara yang tinggi. Selanjutnya, adakah kerajaan juga sedang mempertimbangkan aspek kebajikan anggota askar wataniah seperti allowance yang lebih munasabah untuk menyara kehidupan dan kejayaan mereka? Silakan, Menteri. Yang berhormat, memang kempen sentiasa dijalankan dari masa ke semasa untuk rakyat Malaysia menyertai wataniah. Mereka yang umur tertentu dalam keadaan kesihatan yang baik boleh menyertai dan semua kaum digalakkan. Sesungguhnya dalam cabang Angkatan Tentera Malaysia hanya askar Melayu Diraja sahaja yang diperuntukkan sejak daripada sebelum merdeka dan selepas merdeka kepada orang Melayu. Selain daripada itu, semua kaum boleh menyertainya. Tahniah kepada terutama sekali daripada Kolej Tengku Abdul Rahman, di mana anak-anak muda di situ banyak menyertai wataniah. Memang sekarang ini allowance yang menyertai kursus yang terlibat dalam program, allowance kehadiran RM6 1 jam. Bagi pegawai adalah RM7.80 untuk 1 jam. Perkara ini akan dikaji dari masa ke semasa mengikut kemampuan keuangan kerajaan. Ini galakkan untuk rakyat menyertai wataniah. Kuala Kerau, silakan. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Menteri. Baru datang. Kuala Kerau bangun awal tadi, sebab itu saya tak nampak. Ini bersangka jahat ni. Yang Mohd Menteri, saya ucapkan terima kasih atas jawapan. Cuma saya nak tanya, di Pusat Pengajian Tinggi Awam, di universiti kita ramai anggota pelapis di kalangan pelapis di universiti. Adakah mereka ni bila keluar dan mereka telah ditauliahkan dengan pangkat-pangkat tertentu
dan kerajaan mewajibkan mesti mereka ini berkhidmat 1 bulan, mungkin 1 minggu untuk mendapatkan kemahiran mereka ini secara berterusan. Jangan 4 tahun mereka ini kursus di universiti, 4 tahun habis begitu sahaja. Tetapi kita mesti wajibkan pelapis ini terus berkhidmat dalam angkatan tentera, sama ada darat, udara ataupun laut, untuk mengekalkan kemahiran mereka ini kita tidak hilang begitu saja. Dan adakah kerajaan bersedia selain pada perkhidmatan jiwa murni ini kita lakukan di darat, adakah kerajaan bercadang untuk kembangkan di udara dan juga di laut? Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Mereka yang terlibat dalam pelapis kursus universiti ini diambil kira kedudukan mereka bila mereka menyambungkan tugas mereka dalam pasukan beruniform. Memang pihak ATM mengambil kira dan meletakkan mereka di tempat yang sewajarnya. Kita mengambil kira soal mereka yang menyertai pelapis. Dan sekarang ini penyertaan kepada pasukan pelapis ini semakin meningkat hampir di semua universiti, dan kita gembira kerana semua kaum. Sebelum ini boleh dikatakan kaum tertentu, tapi sekarang semua kaum menyertai pelapis. Dan kita ambil kira dalam kalau mereka nak meneruskan kerjaya mereka, sama ada laut, darat dan udara, kursus-kursus mereka dalam pelapis ini diambil kira. Seterusnya saya menjemput Tuan Ramli Muhammad Noor, silakan. Soalan saya, terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya soalan 4. Pohon mendapat penjelasan pada soalan ini. Sekian. Yang Berhormat Menteri, silakan. Okey, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Cameron Highland. Tuan Yang Di-Pertua, plan strategik merupakan komponen terpenting dalam usaha sesebuah organisasi merangka sesuatu dasar serta menentukan program dan tindakan bagi mencapai matlamat keseluruhan sesebuah organisasi. Pada masa ini, pihak Polis Diraja Malaysia sedang melaksanakan plan strategik Polis Diraja Malaysia 2015 hingga 2020 yang isinya turut terkandung aspek pengukuhan organisasi yang merangkumi pembangunan sumber manusia, logistik dan kebajikan untuk anggota. Plan ini meliputi plan kerjaya anggota polis dan perancangan penambahbaikan gaji dan allowance anggota untuk dibawa ke Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA. Dan kalau saya boleh sebut sedikit, antara perkara-perkara yang kita ada memohon untuk pertimbangan Jabatan Perkhidmatan Awam adalah seperti: pertama, memohon kenaikan kadar bayaran insentif pasukan simpanan persekutuan; kedua, permohonan bayaran insentif khas bahaya dan kesusahan bahagian operasi khas; keempat, permohonan pemanjangan BITA kepada peringkat kontingen dan Bukit Aman; permohonan pemanjangan bayaran insentif pendalaman kepada Polis Diraja Malaysia, dan banyak lagi sebenarnya, dan saya boleh berikan ini kepada Yang Berhormat secara bertulis kalau diperlukan. Dan PDRM juga sedang membangunkan plan transformasi sumber manusia yang dijangka siap pada tahun 2020. PDRM juga mempunyai plan dalam memantapkan integriti anggotanya, iaitu melalui Plan Integriti Polis Diraja Malaysia 2016-2020. Dari segi logistik pula, Tuan Yang Di-Pertua, kita mengambil maklum tentang kekangan kewangan kerajaan, tapi pun begitu PDRM berusaha untuk meningkatkan keselesaan anggotanya melalui projek-projek pembangunan fizikal seperti pembinaan kuartus dan balai polis baru selain pembaikan kuartus dan juga balai polis sedia ada. Antara projek yang telah diluluskan untuk dilaksanakan adalah: pertama, pembinaan Ibu Pejabat Polis Daerah Hulu Terengganu dan Kelang Utara bernilai RM300 juta; pembaikan kuartus dan penggantian lift di premis PDRM seluruh Malaysia RM200 juta, dan ini yang telah pun kita pohon, dan insyaAllah tahun depan juga kita ada memohon. Kita harap Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dan Kementerian Kewangan dapat mempertimbangkan permohonan yang telah pun kita submit itu. Ketiga, kerja-kerja pembaikan penyelenggaraan bangunan pejabat, Ibu Pejabat Polis, kontingen, IPK, IPD, Balai Polis serta lain-lain formasi di seluruh Malaysia RM40 juta. Tuan Yang Di-Pertua, demi memastikan perkhidmatan terbaik diberikan kepada rakyat dan demi meningkatkan rasa selamat di kalangan rakyat, PDRM sentiasa mendukung dasar-dasar keselamatan seperti yang terkandung di bawah Seksyen 3 Akta Polis, iaitu memelihara undang-undang dan ketenteraman, mengekalkan keamanan dan keselamatan Malaysia dan mencegah dan mengesan penjenayah. Untuk itu, PDRM melalui Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan beberapa buah projek fizikal bagi memperkasa dan memantapkan lagi penyampaian perkhidmatan dan kawalan keselamatan, antaranya menyediakan pasukan dan kelengkapan peralatan dan persenjataan yang merangkumi imunisasi, bahan letupan, senjata, bahan api, pelbagai jenis dan peralatan khas persenjataan, iaitu RM97.7 juta;
penyediaan kenderaan pasukan yang mencukupi, pembangunan pembekalan penggantian dan menaik taraf sistem peralatan ICT dan juga perolehan 4 buah bot, perolehan sistem drone, perolehan peralatan head to toe. Jadi Tuan Yang di-Pertua, kita perkara-perkara ini telah pun kita pertimbangkan dan insya-Allah tahun hadapan kita berharap agar peruntukan-peruntukan yang lebih besar lagi dapat diberikan kepada PDRM. Terima kasih. Yang berhormat Cameron Halim, soalan tambahan pertama silakan. Beban kerja seorang pegawai penyiasat, baik dalam Jabatan Siasatan Jenayah, komersial ataupun narkotik akan menentukan kualiti kerja yang dilaksanakan. Daripada apa yang saya ketahui dan saya cadangkan, memang tidak ada jumlah siasatan boleh buka pada 1 hari, 2 hari, seminggu atau setahun. Saya cadangkan jika tiada, pihak PDRM menetapkan ini kerana ia akan impak kepada servis yang telah diberi kepada rakyat nanti. Silakan Menteri. Ya, terima kasih dengan soalan tambahan tersebut dan insya-Allah kita akan ambil maklum tentang cadangan yang telah diberikan. Memandangkan beliau pun sebenarnya yang berhormat ini bekas anggota polis, so I'm quite sure dengan izin dia maklum tentang kekangan ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh PDRM. Insya-Allah kita akan ambil maklum cadangan yang dikemukakan oleh yang berhormat. Soalan tambahan kedua, silakan. Baik, terima kasih Tuan Speaker. Nampaknya suara timbalan menteri masih kuat walaupun kakinya yang sakit. Memetik ucapan Ketua Polis Negara IG Datuk Seri Abdul Hamid Badoh yang mengakui beliau berdepan tugas sukar menyeimbangkan soal kebajikan anggota polis dengan pelbagai aduan oleh masyarakat terhadap pasukan itu. Beliau merujuk beberapa gesaan yang dibuat terhadap kerajaan termasuk kenaikan gaji, allowance perumahan dan sebagainya. Soalan saya, kami di Parlimen ini memerlukan satu komitmen Kementerian Dalam Negeri khususnya dan juga Kementerian Keuangan terhadap perancangan-rancangan yang disebutkan tadi termasuk membaiki lift dengan kos 200 juta yang disebutkan tadi dan juga perkara-perkara lain kerana kita nakkan supaya PDRM ini mendapat keutamaan kerana mereka menjalankan tugas yang sangat penting dalam negara ini. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih. Dengan soalan tambahan yang telah diberikan tadi, sebenarnya saya Kementerian Dalam Negeri dan pihak PDRM ingin mengucapkan terima kasihlah kepada yang berhormat di atas sokongan yang telah diberikan tadi. Kita maklum tentang perkara ini, sebab itu kita dalam jawapan saya tadi saya sebutkan kita memahami kekangan keuangan kerajaan pada hari ini. Sebenarnya kalau dikira Tuan Yang di-Pertua, banyak keperluan yang kita inginkan daripada kerajaan, tetapi kita faham tentang masalah keuangan yang dihadapi oleh negara. Jadi sebab itulah kita mengutamakan perkara-perkara yang kita pohon itu adalah perkara-perkara yang kita anggap kritikal dan kita harap agar Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Hal Ehwal Ekonomi agar dapat mempertimbangkan perkara-perkara yang kita telah submit kepada mereka kerana sebagaimana kita tahu keselamatan adalah perkara yang kita tidak boleh kompromi. Jadi itulah soalan tambahan saya, jawapan kepada soalan tambahan yang diberikan oleh yang berhormat tadi. Terima kasih. Mohon satu lagi soalan. Satu lagi soalan tambahan. Silakan yang berhormat. Terima kasih. Pertama sekali saya ucap tahniah kepada Kementerian Negeri yang telah mewujudkan unit agama di kalangan anggota polis. Cuma apa saya ingin dapat penjelasan, apakah pihak kementerian bercadang untuk menyerapkan kor agama ini sebagai anggota tetap sebagaimana adanya kagat dalam anggota tentera supaya dia boleh mengatasi isu-isu pembinaan fizikal dan spiritual anggota. Saya cadang kalau boleh dipertimbang sebagai anggota tetap bagi pihak polis. Terima kasih. Okey, terima kasih yang berhormat. InsyaAllah kita akan ambil cadangan ini dan kita akan bawa kepada kementerian untuk kita insyaAllah pertimbangkan. Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya lupa merujuk kepada soalan jawapan saya. Yang pertama tadi saya dah mention tentang 50 tahun ke atas. Saya ingin perbetulkan sebenarnya 60 tahun ke atas. Terima kasih. Arau minta soalan lain. Ya, saya minta jawatan betul-betul. Saya dijawab cara bertulis ya. Tak payah jawab sini. Okay? Tak payah jawab. Tak payah jawab. Saya minta. Yang Mohd, Ketua Polis Kuala Lumpur telah memaklumkan bahawa akan menyelesaikan masalah judi haram dalam masa sebulan. Dan KPN juga telah berjanji untuk menyelesaikan memerangi judi haram ini secara habis-habisan. Jadi apa yang telah dicapai sehingga kini? Sila jawab bertulis. Terima kasih. Jawapan bertulis. Ya. Akan dijawab secara bertulis. Terima kasih.
Itu yang bagus. Yang dia betul. Ya. Sekarang Tuan Nur Amin bin Ahmad. Silakan. Soalan nombor 5. Tuan Yang di-Pertua, untuk maklumat yang berhormat Kanga, jumlah pengimportan daging lembu kerbau dalam tahun 2018 adalah sebanyak 85,861 tan metrik daging yang bernilai sebanyak 1.172 bilion ringgit. Merujuk kepada proses permohonan permit import, syarikat atau wakil syarikat perlu mendapatkan kelulusan untuk mengimport daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS terlebih dahulu sebelum membuat pendaftaran dengan servis provider di dalam sistem e-permit. Bagi tujuan ini, syarikat hanya dibenarkan untuk mengimport daripada loji yang telah diluluskan oleh DVS sahaja. Setelah kelulusan untuk mengimport diberikan oleh DVS, seterusnya Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS, akan memproses permohonan permit yang lengkap melalui sistem e-permit secara atas talian dalam tempoh 24 jam selepas permohonan dibuat. Syarikat dan wakil syarikat perlu membuat bayaran charge permit secara atas talian dan mencetak permit import tersebut untuk pengistirahan consignment apabila ia tiba di pintu masuk negara. Walau bagaimanapun, jika syarikat ingin memohon untuk mengimport daripada loji yang tidak berada dalam senarai loji yang diluluskan oleh DVS, beberapa keperluan perlu dipatuhi bagi memenuhi piawaian dari aspek biosecurity serta sanitary dan phytosanitary sebelum kelulusan diberikan. Proses ini dijangka mengambil masa antara 6 bulan sehingga 2 tahun bergantung kepada pematuhan kepada prosedur yang telah ditetapkan seperti berikut. 1. Pelaksanaan penilaian risiko berkaitan ancaman penyakit yang boleh dibawa masuk ke dalam negara dari negara pengeksportan akan dilaksanakan. Kedua, penyediaan protokol pengimportan dengan persetujuan negara pengeksport untuk mematuhi keperluan syarat yang ditetapkan. Ketiga, negara pengeksport akan mencadangkan loji yang akan mengeksport dan menghantar dokumen berkaitan untuk penilaian. Keempat, pelaksanaan audit kepatuhan dokumen. Kelima, pelaksanaan audit loji di negara pengeksport oleh DVS bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berdasarkan keperluan halal. Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP dan Good Manufacturing Practices GMP. Dan keenam adalah senarai loji yang lulus akan dipamerkan di dalam laman sesawang DVS. Terima kasih. Soalan Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Tadi penjelasan agak panjang. Saya memukakan soalan ini kerana Menteri Yang Berhormat Menteri sebelum ini pernah cakap bil import negara sekarang lebih daripada 50 bilion. Yang mana menunjukkan satu trend peningkatan. Jadi saya nak tanya sama ada pengimportan daging ni juga menunjukkan trend yang sama. Peningkatan ni maksud saya bukan saja dari segi kuantiti daging, tetapi sebab kuantiti harga. Sebab harga mungkin ada inflasi, tapi adakah juga kuantiti daging meningkat? Saya juga nak tahu berapa banyakkah syarikat pembekal yang mendapat kebenaran untuk mengimport ini, dan kalau boleh minta disenaraikan sama ada dia bertukar ataupun acik syarikat yang sama saja yang dapat. Dan kalau boleh saya nak tahu juga apakah rancangan kementerian untuk menurunkan kata bil import sekiranya trend dia meningkat supaya kita dapat mencapai satu tahap self sufficiency lah dari segi makanan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kanga, ini soalan yang sangat bagus kerana dia menyentuhi tentang isu-isu polisi dan hala tuju agro makanan negara kita. Dan sememangnya kita kerajaan MOA tidak ingin meningkatkan pengimportan kerana kita mahu bahawa kalau boleh industri ruminan negara kita maju, berdaya maju, dan kita mengurangkan bil import negara kita. Buat masa sekarang, self-sustainable level untuk ruminan sangat-sangat rendah, iaitu hanya 23% saja. Maka kerajaan mempunyai hasrat untuk meningkatkan kepada 30% dalam 5 tahun, iaitu dalam daripada sekarang sampai ke 2024.
Walau bagaimanapun ia adalah tidak realistik bahawa kita boleh mencapai 100% within a very short span of time. Kerana kita tahu bahawa cuaca, berbagai faktor, contohnya cuaca di Malaysia dan juga cost and benefit, comparative advantage Malaysia dari segi ruminan. Ya. Untuk menjawab Yang Berhormat Kang Ngah, untuk beberapa tahun yang lepas, import tidak menunjukkan turun naik yang ketara. Ya, dia gradually meningkat, tetapi dia lebih kurang pada 150 ribu metric ton. Tetapi tahun yang lepas dia hanya adalah 86 ribu metric ton. Maksudnya dia ada turun naik. Okey. Kedua adalah tentang permit. Permit import, dia banyak syarikat yang telah diberikan. Kebenaran untuk mendapat import adalah sebanyak 240 syarikat, tetapi hanya 61 syarikat sahaja yang aktif. Okey, jadi senarai syarikat itu boleh didapati daripada website MOA. Okey, dan untuk dari segi usaha kerajaan untuk mengurangkan pengimportan ruminan, terutamanya lembu, adalah untuk ada beberapa program seperti program Prosper, di mana kita memberi insentif grant kepada penternak, iaitu 70% dibiayai oleh kerajaan dan 30% dibiayai oleh penternak yang mempunyai sekurang-kurangnya 20 ekor induk, dan ternakan yang dibekalkan adalah 10 ekor. Kita bagi mereka dan pada subsidi of the government. Dan bantuan lain adalah termasuk projek program integrasi di mana kita mahu ladang sawit untuk membela lembu di bawah ladang-ladang sawit, ya, meningkatkan populasi lembu, dan kita pun menggunakan teknologi yang baru untuk macam seperti artificial insemination supaya lembu boleh pembiakan lembu itu akan meningkat, kerana kalau cara tradisional dia tidak begitu berjaya. Jadi artificial insemination itu penting. Dan akhir sekali adalah taman kekal pengeluaran ruminan supaya kita boleh meningkatkan program ruminan secara teratur. Terima kasih. Tumpat. Tumpat dulu. Hanya satu soalan. Terima kasih, Yang Amat Datuk Speaker. Import daging lembu adalah usaha untuk mendapatkan bekalan daging mencukupi dalam negara. Apakah Menteri bersetuju dengan saya bahawa di samping berharap kepada bekalan import, adalah lebih aula kepada kerajaan untuk berusaha bagi mengeluarkan daging dari dalam negara? Dan tadi jawapan itu ada nampak ke situ. Kiranya bersetuju, apakah langkah-langkah besar di samping yang disebut tadi taman kekal pengeluaran makanan itu program-program lama kerajaan yang terdahulu, apakah langkah-langkah besar yang telah dan akan diambil oleh kerajaan bagi meningkatkan pengeluaran daging dalam negara, dan apakah kerajaan bersetuju untuk membantu kerajaan negeri Kelantan yang telah memulakan satu program ataupun projek yang dikenali sebagai program Naim Beef bagi peningkatan hasil daging yang bermutu. Dan sebelum daripada berlaku perubahan kerajaan dalam pilihan raya yang lepas, pihak Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia telah pun bersama dengan veteriner di Kelantan mengkaji program Naim Beef ini untuk dilaksanakan di seluruh negara. Apakah pihak kerajaan hari ini bersedia untuk membantu dalam usaha peningkatan pengeluaran daging bermutu? Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat, dan terima kasih kepada Tuan Yang Di-Pertua. Sememangnya seperti yang saya terangkan tadi, usaha kerajaan adalah untuk meningkatkan ruminan dalam negara kita daripada bergantung kepada import. Kerana import ini dia pengaliran mata wang negara ke luar negeri itu sangat-sangat tinggi. Walau bagaimanapun kita pun kena faham tentang realiti cuaca dan juga bakar dan keadaan klimat dan penyakit yang berlaku yang menyebabkan pengusaha-pengusaha ruminan di Malaysia ini sangat menghadapi keadaan yang sangat mencabar.
dengan keadaan the cheap import ya daripada negara lain seperti India dan sebagainya, dia menyebabkan harga kita sangat tidak kompetitif. Berlaku juga isu-isu penyeludupan terutamanya di Kelantan ya, yang menyebabkan pengusaha tempatan tidak dapat meningkatkan, mereka akan rugi kerana senang daripada yang crossing sungai di Kelantan. Jadi itu isu-isu cabaran yang sangat besar terhadap isu ruminant negara, dan kita akan berusaha untuk meningkatkan seperti yang tadi saya laporkan, program Prosper, program TKPR dan juga integrasi, program integrasi itu tengah berjalan secara besar-besaran, dengan ada juga program-program seperti di Negeri Sembilan di mana kita akan menggunakan, kita akan revamp balik National Feedlot yang Barisan Nasional screw up dulu, dan kita ingin revive semula supaya dia jadi proper ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Aram. Betul tak apa? Betul tak apa? Baiklah, saya biar cuma yang Naim Beef tadi tidak dijawab. Silakan dia. Datuk Speaker, yang itu kita saya akan bagi jawapan Naim Beef bertulis Naim Beef ya. Minta kerajaan sokong. Pendek dia, Yang Mohamad. Tiap-tiap tahun masa Hari Raya Haji, permintaan lembu meningkat. Kita dah tahu dah berapa ribu lembu yang diperlukan pada musim Hari Raya Haji. Apakah usaha yang dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan supaya lembu itu diambil daripada tempatan? Jadi kita boleh import lembu-lembu taruna, lembu-lembu yang lebih muda, dan kita pelihara di sini. Dengan ini orang sini dapat pendapatan yang lebih. Sebab cara jawapan tadi ialah jawapan standard, tapi bawahnya tak berjalan dengan hebatnya. Jadi kita ingin bertanya, apakah rancangan khusus kerajaan agar pada musim haji ini kita tidak perlu import lembu dengan begitu besar? Sebaliknya kita membuat persediaan daripada sekarang untuk setahun yang akan datang supaya lembu-lembu kita ambil daripada tempatan. Terima kasih. Jawapan betul ya, Yang Hormat? Betul pun boleh, tapi rasa dia boleh jawab ni. Betul lah, tak ada masa kan? Yalah, tak ada masa kan. Jadi tapi secara ringkas kita mempunyai anggaran setiap tahun berapa yang diperlukan semasa Raya Korban, dan kita akan pengusaha-pengusaha mereka akan plan ahead ya. Dan apabila kita nampak bahawa ada kekurangan, barulah kita import. Kalau boleh kita nak rely tentang pengusaha pertempatan untuk memenuhi keperluan masa Hari Raya Korban. Jadi berapa ekor lembu kita import masa itu? Berapa ekor? Speaker minta soalan lah. Jawapan bertulis ni tak pakai kertas ya. Siapa jawab tulis tak apa? Datuk Seri Haji Idris Yusof. Silakan. Soalan saya nombor 6. Silakan Menteri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, bagi tempoh Januari sehingga Jun 2019, jumlah kutipan bayaran balik PTPTN adalah sebanyak 1.111.04 juta ataupun 1.1 bilion berbanding 1.4 juta untuk tempoh yang sama bagi tahun 2018 dan 1 bilion 711 juta pada tahun 2017. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan kedua, silakan. Pertama, Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita lihat kutipan PTPTN sejak tahun 2000 tak ke belakang ini telah mula berkurangan. Kalau dahulunya PTPTN tahun 2014 kutipannya 0.7 bilion, tak sampai 1 bilion. Tahun 2017 meningkat hampir 4 bilion. Pengurangan mula berlaku pada tahun 2018 dan jelas tahun ini terus berkurangan. 2 hari yang lalu BN sokong kerajaan untuk membenarkan belia 18 tahun untuk mengundi. Kita berjiwa besar untuk kebaikan rakyat keseluruhannya. Dan jelas cara BN dahulu terbukti berjaya. Oleh itu, melihat kejayaan kutipan semasa kerajaan Barisan Nasional dahulu meningkat tak sampai 1 bilion tahun 2014 kepada hampir 4 bilion tahun 2017, saya ingin mencarakan pada hari ini
agar kerajaan masa kini menggunakan kaedah lama Barisan Nasional agar PTPTN terus menjadi sustainable dan mampu memberi pinjaman kepada hampir 200,000 pelajar setiap tahun. Silakan Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, antara faktor yang menyebabkan penurunan jumlah kutipan bayaran balik ialah antaranya pemanjangan tempoh grace period untuk peminjam mula bayar balik daripada 6 bulan kepada 12 bulan selepas tamat pengajian seperti mana yang diumumkan dalam bajet 2018, dan juga reaksi tunggu dan lihat sebahagian peminjam terhadap mekanisme baru bayaran balik pinjaman yang bakal dilaksanakan. Dalam pada itu, Dapatan Kertas Konsultasi Rakyat KKR sedang dipahalusi oleh satu panel penasihat khas bagi mengenal pasti cadangan terbaik yang akan diguna pakai sebagai mekanisme bayaran balik PTPTN seterusnya dibentangkan kepada Jemaah Menteri pada bulan Ogos nanti. Walau bagaimanapun, antara strategi yang dilakukan untuk meningkatkan bayaran PTPTN ialah memperkenalkan insentif pelepasan cukai untuk majikan atau syarikat yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi kaki tangan mereka seperti mana yang dimaklumkan dalam Belanjawan 2019. Selain daripada itu, PTPTN juga telah mendapat kerjasama pelbagai agensi bagi pengemaskinian data peminjam yang sebelum ini tidak berlaku. KPM percaya bahawa kutipan bayaran balik selepas ini akan menjadi lebih baik. Apa yang berlaku sebelum ini kita dapati bahawa maklumat tidak lengkap, dan bila maklumat tidak lengkap, berlakunya kesukaran untuk mengutip pinjaman secara sistematik. Model PTPTN juga yang lebih berfokus sebagai pemberi pinjaman harus ditukar kepada model yang menekan kepada keperluan untuk menggalakkan rakyat membuat penabungan dalam pendidikan tinggi anak-anak. Naratif baru PTPTN ini akan menjadi visi dan juga hala tuju terkini PTPTN. Bukan lagi sebagai pemberi pinjaman tetapi sebagai satu institusi tabungan pendidikan yang akan kita bawa untuk tahun-tahun ke hadapan ini. Kerajaan terus menggalakkan masyarakat untuk menabung melalui skim simpanan pendidikan nasional SSPN dengan menaikkan insentif pelepasan cukai daripada RM6,000 setahun kepada RM8,000 setahun. Kesan positif melalui langkah ini boleh dilihat dari segi penabungan di dalam skim simpanan pendidikan nasional SSPN. Jumlah simpanan dari Januari sehingga Jun 2018 adalah sebanyak 381.67 juta sebelum ini. Tetapi bila kita menukarkan naratif ini dengan menggalakkan SSPN bagi tempoh yang sama pada tahun 2019, daripada Januari sehingga Jun 2019, jumlah simpanan telah meningkat kepada 421.43 juta. Ini membuktikan wujudnya kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk membuat penabungan awal bagi persediaan untuk pendidikan tinggi anak-anak. Maka naratif baru ini yang kita bawakan supaya rakyat tidak lagi melihat PTPTN sebagai tempat untuk pinjaman semata-mata tetapi tempat untuk mereka menabung demi masa depan anak-anak. Untuk langkah ke hadapan, KPM sedang merangka strategi baharu dengan membudayakan simpanan bagi tujuan pendidikan tinggi. Seterusnya mengurangkan kebergantungan pelajar kepada pinjaman semata-mata. Dalam rangka strategi baru ini juga, KPM akan membezakan antara peminjam yang pelbagai yang sebelum ini tidak dilakukan. Tetapi pada waktu ini kita akan pastikan para peminjam akan dikategorikan kepada 3 jenis. Pertamanya peminjam patuh bayar. Mereka yang konsisten membayar. Keduanya peminjam culas yang tidak membayar ataupun mungkin bayar tetapi tidak konsisten, dan peminjam culas tegar yang langsung tidak membayar ada walaupun telah melakukan pinjaman sejak berbelas tahun. Maka segala inisiatif dan tindakan yang bakal dilakukan lebih komprehensif dan adil kepada peminjam sedia ada dan bakal peminjam menurut formula ini. Dalam pada itu, Dapatan Kertas Konsultasi Rakyat KKR sedang diperhalusi oleh satu panel penasihat khas bagi mengenal pasti cadangan terbaik yang akan diguna pakai sebagai mekanisme bayaran balik PTPTN seterusnya dibentangkan kepada Jemaah Menteri pada Ogos ini. Terima kasih. Yang berhormat Segamat, silakan. Terima kasih Datuk Speaker. Naratif baru tu saya suka, tapi nak tanya juga cerita lama sedikit kepada Yang Berhormat Menteri. Kita difahamkan bahawa terdapat 32%, hampir 616,000 orang yang gagal bayar ataupun tidak konsisten, dan kalangan tersebut 19%, iaitu sebanyak 356,000 yang tak pernah bayar, dan hampir 2.8 bilion ringgit. Dan pada masa yang sama kita juga faham sejak tahun 2015 terdapat 3,193 kaki tangan awam
yang tak bayar PTPTN. Maka saya nak cadangkan yang kaki tangan awam yang tak bayar ni boleh tak Menteri setuju untuk kita bagi mereka sebagai bonus ataupun beasiswa, tapi mereka boleh diposting ke kawasan pedalaman untuk berkhidmat. Dan pada masa yang sama saya nak juga tanya kepada Mbak Menteri, ini boleh diberi secara bertulis, iaitu saya perlukan data dan juga statistik mengikut demografi, jantina dan juga umur dan juga kaum dan juga daripada kawasan, boleh diberi secara bertulis kerana kita nak tahu sama ada mereka yang di luar bandar ataupun sebagainya kerana tidak mendapat peluang pekerjaan maka dia tak boleh bayar balik ataupun tidak boleh. Yang ni not fair for you to answer for me right now, but boleh bagi bertulis. Tapi yang naratif lama dengan baru, yang kaki tangan kerajaan tu kalau boleh saya minta Menteri jawab. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada YB Segamat yang sentiasa peka terhadap isu-isu pendidikan tinggi. Pertamanya seperti mana yang telah saya sebutkan dalam jawapan pertama tadi, dalam jawapan kedua tadi, bahawa klasifikasi para peminjam kepada peminjam patuh, peminjam culas, peminjam culas tegar, ini akan membantu kita untuk memastikan mereka yang tegar tidak membayar akan kita sasarkan supaya mereka membayar. Dan bagi peminjam yang patuh, kita akan berikan insentif supaya lebih ramai akan menjadi peminjam yang patuh bayar. Seperti mana yang saya telah berkali-kali sebutkan, konsultasi rakyat yang sedang berlangsung itu, mungkin cadangan yang diberikan oleh YB Segamat boleh dimasukkan, tetapi akan dilihat sejauh mana kerjasama daripada pihak yang berkaitan. Cuma satu berita gembira yang boleh kita kongsikan di sini, berbanding sebelum ini, sekarang ini PTPTN telah mendapat kerjasama agensi-agensi berkaitan seperti LHDN, KWAP dan lain-lain lagi untuk mendapatkan data-data berkaitan para peminjam, dan dengan data yang ada kita akan mengemukakan strategi baru selepas keputusan Jemaah Menteri pada bulan Ogos nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Seterusnya nanti padu ke Dr. Tan Yu. Dulu lembaga hasil Board Director. Satu. Soalan tambahan satu. Sebab masa tidak mengizinkan, teruskan dengan soalan, tak mengapa. Masa tak mengizinkan. Speaker, saya tak dapat satu soalan pun naik sepanjang 12 hari persidangan. Jadi saya rasa apa salah saya? Saya dah berikan 3 soalan. Tapi saya tidak dapat langsung. Kenapa saya dianaktirikan? Tuan Speaker, sebelum saya mengemukakan soalan saya mohon mengalu-alukan kehadiran Kedewan Yang Mulia ini 7 orang guru dan 81 orang pelajar tingkat 6 SMK Tengku Mahmud Iskandar Serong dari Ledang. Selamat datang. Tuan Speaker, soalan saya nombor 7. Silakan. Menteri. Tuan Yang Dipertua, saya mohon untuk menjawab soalan ini bersekali dengan 2 soalan lain yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Tanjung Manis dan Yang Berhormat Putrajaya. Kesemua pertanyaan adalah pada 18 hari bulan Julai 2019 kerana ia menyentuh isu kawalan harga barangan di musim perayaan. Tuan Yang Dipertua, Kementerian ini sentiasa mengambil langkah-langkah proaktif bagi meminimalkan kenaikan harga barangan di dalam negara. Sehubungan itu, Kementerian telah melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP, Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Pesta Keamatan, Hari Gawai, Deepavali dan Christmas. Skim ini merupakan satu kaedah untuk mengikat kenaikan harga yang tidak munasabah akibat permintaan tinggi semasa musim perayaan. Kawalan harga ini dibuat bagi memastikan harga barangan tidak melonjak naik pada musim perayaan. Selain itu, ia juga bertujuan untuk memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan dengan mengauk keuntungan secara keterlaluan pada musim perayaan. Pada tahun ini, juga atas keprihatinan kerajaan, tempoh pelaksanaan skim ini telah dipanjangkan, iaitu daripada 15 hari kepada 30 hari bagi Hari Raya Puasa dan 7 hari kepada 14 hari bagi Hari Gawai. Pemanjangan tempoh ini adalah bertujuan memastikan rakyat dapat membeli barangan keperluan asas pada harga yang berpatutan seperti yang ditetapkan.
pada masa yang sama, Kementerian juga mendapat kerjasama yang amat baik daripada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) dalam memastikan bekalan makanan khususnya yang melibatkan bekalan-bekalan ayam, ikan, daging dan sayuran sentiasa mencukupi dan tidak terjejas, sekaligus memastikan harganya berada dalam kadar yang berpatutan. Tuan Yang di-Pertua, bagi skim SHMMP Hari Raya Puasa, sebanyak 60,878 premises telah diperiksa dan telah menghasilkan sebanyak 362 kes yang melibatkan jumlah rampasan bernilai ringgit Malaysia 46,062,623 dan 39 sen dan jumlah kompaun bernilai ringgit Malaysia 46,550. Manakala bagi SHMMP Pesta Keamatan, sebanyak 4,775 premises telah diperiksa dan telah menghasilkan sebanyak 5 kes yang melibatkan jumlah rampasan bernilai ringgit Malaysia 194,80 sen dan jumlah kompaun bernilai 700 ringgit Malaysia. Bagi SHMMP Hari Gawai, sebanyak 4,515 premises telah diperiksa dan telah menghasilkan sebanyak 2 kes yang melibatkan jumlah rampasan bernilai RM179 Malaysia dan jumlah kompaun bernilai ringgit Malaysia 200. Maklum balas daripada hasil pemantauan menunjukkan barangan harga terkawal dijual mengikut harga maksimum pengeluar borong dan runcit yang telah ditentukan kerajaan. Malahan sesetengah barangan harga terkawal didapati dijual lebih rendah dari harga maksimum yang telah ditentukan. Senario ini berlaku kerana persaingan yang sehat antara peniaga selain faktor penawaran dan permintaan yang seimbang di pasaran. Penentuan harga maksimum yang bersesuaian dengan paras harga pasaran semasa telah membantu pelaksanaan serta kelancaran perjalanan skim ini. Tuan Yang di-Pertua, secara keseluruhannya berdasarkan pemantauan kementerian ini dan maklum balas orang ramai, pelaksanaan SHMMP telah berjalan dengan baik dan memuaskan. Indeks harga pengguna ataupun CPI, Consumer Price Index, pada bulan Mei 2019 pula mencatatkan kenaikan yang sangat minimal, iaitu pada 0.2% berbanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Soalan tambahan pertama. Tuan Speaker, saya difahamkan harga maksima gas memasak 10 kilo berharga RM19. 12 kilo RM22.80 dan untuk 14 kilo harga dia RM26.60 dan ini tidak termasuk kos penghantaran. Di Wangsa Maju terdapat peniaga sewenang-wenangnya menjual sehingga RM30 untuk 14 kilo tanpa kos penghantaran. Dan sekiranya dengan kos penghantaran, ia akan jual sehingga RM33 setung. Kebiasaannya harga gas memasak dijual dengan harga yang lebih mahal daripada yang ditetapkan oleh kerajaan atas alasan kos tambahan itu adalah kos penghantaran. Jadi soalan saya, bagaimanakah kementerian yang berhormat Menteri dapat mengawal kos penghantaran yang telah ubah harga maksimal gas yang ditetapkan oleh kerajaan? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Mengenai itu harga yang ditetapkan oleh kerajaan untuk penjualan gas LPG, memang yang disebutkan oleh Yang Berhormat adalah betul, di mana kalau pelanggan pergi ke kedai runcit untuk membeli tong gas, harganya memang mesti ditetapkan tak boleh melebihi RM26.60 untuk
tong 14 kilogram. Maka kalau ada sesetengah peniaga yang nak jual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan, saya rasa pelanggan berhak untuk membuat aduan kepada kita dan kita boleh melihat sebalik tentang PDA license yang dikeluarkan dan juga untuk mengambil tindakan. Mengenai kos pengangkutan yang yang disebutkan oleh Yang Berhormat, itu memang terpulang kepada jarak rumah pelanggan daripada kedai runcit yang dia pasang gas tong itu, dan di antara harganya di antara RM1 sampai RM5. Kita tidak menetapkan harga maksimum untuk pengangkutan kerana di sesetengah tempat di mana adalah pedalaman, kosnya lebih tinggi daripada RM5. Tetapi kebiasaannya secara umum di bandar ada bandaraya ada kos penghantarannya ada di antara RM1 sampai RM5. Ini yang kos yang secara amnya lah. Kalau terlalu charge kos pengangkutannya terlalu tinggi, saya rasa satu aduan boleh dibuat. Kita akan melihat dan menyiasat sama ada profiteering ya dibuat oleh ejen penghantar gas itu, dan selepas itu terpulang kepada itu result of our investigation lah. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan satu. Ya, Pak Salah. Silakan. Jauh. Oh, merah. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Yang Berhormat Menteri. Harga barang ni is determined by many factors contributing to the price. Cost of production. Bagaimana kerajaan boleh mengawal faktor-faktor yang menyumbang ke arah kos pengeluaran menyebabkan harga barang naik. Ini kawalan harga itu betul lah. That's one of the good thing that you can do. Another one, satu lagi ialah berkenaan dengan kejatuhan nilai ringgit menyebabkan kos pengeluaran atau kos untuk menjalankan perniagaan jadi bertambah tinggi. So, boleh tolong jelaskan? Terima kasih. Boleh jelaskan soalan Yang Berhormat? Soalan pertama saya ya. Aduh. Maksud saya, harga barang terus naik disebabkan kos pengeluaran yang terus meningkat, Datuk Yang Dipertua. Dan kos pengeluaran itu ada banyak lah. It's a long transportation, tadi dah sebut, gaji, and fuel dan sebagainya. Jadi bagaimana nak mengawal kos-kos production ni supaya tidak menyumbang ke arah peningkatan harga barang. That is one. One more, itu saya kata tadi berkenaan dengan kejatuhan nilai ringgit. Nilai ringgit telah jatuh sebanyak hampir 20%. Dan ada kemungkinan besar nilai ringgit akan terus jatuh. Dan ini menyebabkan kos menjalankan perniagaan bertambah mahal. Dan harga barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga. Terima kasih. Silakan Menteri, dah jelas kan? Ya, jelas sudah. Yang Berhormat, pasal salah, ya itu memang adalah betul bahawa itu kos barangan itu ada terpulang kepada kos production. Dan soalan asal yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Wan Sam Maju adalah bahawa itu mengenai skim harga maksimum musim perayaan. Ini adalah untuk satu spesifik tempoh di mana oleh kerana musim perayaan ada naik permintaan, oleh itu kita apa yang kita buat adalah kita berbincang dengan MOA supaya teruslah menjaminkan bekalan yang mencukupi walaupun kita ada menetapkan harga barangan. So ini memang menghasilkan satu kejayaan di mana musim perayaan hari raya tahun ini kita tak dengar banyak atau tak dengar itu aduan
di mana harga barangan naik mendadak. So ini adalah satu satu kejayaan yang dibuat oleh kerana polisi yang baru, Kerajaan Pakatan Harapan. Dan untuk menjawab yang berhormat tentang cost production ini, di negara kita banyak barang cost production barangan itu tinggi oleh kerana polisi monopoli yang dikenakan oleh kerajaan sebelum ini. So oleh sebab itu ia juga merupakan satu tumpuan kita untuk menghapuskan, memasukkan itu polisi monopoli. Dan Contoh monopoli. Seperti bernas, seperti gula, bekalan gula, ini semuanya adalah kaitan dengan kos produksi dan juga minta maaf Mr. Speaker, jangan menyelewengkan Dewan. Itu barang-barang yang harganya terkawal, tak ada timbul itu. Yang berhormat, nak tanya soalan sudi terima jawapan. Kalau jawapan but ini you must give an answer, not to mislead the Dewan. This is not misleading. You can answer. This is not misleading. Don't give a stupid answer. Jangan bodoh. Bawa soalan jangan bodoh. Tunggu cerdik sebagai timbalan menteri. Betul tak? Yang berhormat. Sekarang perkataan bodoh boleh pakai tau. Yang berhormat bodoh lah. Yang berhormat Ya, silakan jawab Menteri. Kita baru sampai soalan 7. Harus sampai tapi soalan itu 11 yang berhormat, yang bodoh itu tak mau terima jawapan. Oleh itu saya rasa sekian, terima kasih. Macam mana terima soal jawapan bodoh? Soalan tambahan. Itu tidak mematuhi peraturan mesyuarat. Satu lagi soalan. Tuan Speaker minta soalan tambahan. Satu lagi soalan dari Sarawak. Tuan Speaker, soalan tambahan satu lagi. Tasik Lugo. Daripada Sarawak. Yes. Ya, silakan. Tasik Lugo. Ya, terima kasih. Tuan Speaker. Yes, Tuan Speaker, terima kasih. Yang Bapak Menteri, adakah ini pendek saja, adakah Bapak Menteri sedar bahawa kos ataupun harga penjualan minyak masak bersubsidi yang RM2.50 sepaket itu sekarang kalau kita melihat di Pekan Bauk dan di kawasan-kawasan ataupun kedai runcit di kampung-kampung dijual dengan RM3.70. Saya ini boleh di minyak masak. Yang RM2.50 itu yang paket tu kalau dijual di kawasan pedalaman sekarang ini dijual dengan RM3.70. Dan kedua, apakah status pengantaran ataupun pengantaran bahan-bahan yang subsidis ini ke kawasan pedalaman, adakah masih menggunakan kontraktor ataupun orang middleman? Terima kasih. Silakan Menteri. Ringkas. Kita ada skim di mana kerajaan akan menanggungkan kos penghantaran, kos pengangkutan untuk menghantarkan barangan keperluan kepada kawasan pedalaman, dan barangan yang disebut dan di bawah skim itu adalah minyak masak RM2.50 satu paket, itu gula, beras, gas tong dan juga beberapa barangan. Dan untuk setiap bulan ada kita menetapkan satu kuota untuk bekalannya. Kadang-kadang kalau ada permintaan yang terlalu tinggi, maka itu kuotanya habis. Oleh itu kalau kuota habis untuk bulan itu, kita yang dijual mungkin ada lebih mahal sikit lah. Tapi kalau itu yang berhormat sebut itu di Kanowik ada minyak masak yang RM2.50 paket minyak dijual dengan harga RM3.70. Silalah yang berhormat berikan maklumat terperinci kepada saya. Biarlah itu kawan. Itu Samsung Bintulu, jangan buat begitulah. Halo. Saya jawab Kanowik. Saya mau bagi tahu kamu punya jawapan, kita sebagai ahli turun dalam Dewan. You jawab tak boleh terima. Saya minta yang itu kontraktor logistik mana? Yang berhormat, sila duduk. Sekarang saya memanggil Tuan Lukanisman bin Awang Sani.
Bolehkah perkataan something digunakan? Ya. Boleh tak perkataan something digunakan? Arau dah lebih kota hari ini. Ya. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan Sibuti nombor 8. Malaysia baru ni semua boleh guna lah. Tuan Yang di-Pertua, perancangan dan program pembangunan orang kurang upaya di Malaysia yang meliputi semua kategori OKU, termasuk autisma, adalah berteraskan kepada Pelan Tindakan Orang Kurang Upaya 2016 hingga 2022. Pelan ini memperuntukkan peranan pelbagai lead agency yang bertanggungjawab kepada isu-isu utama OKU seperti kesihatan, pendidikan, pekerjaan dan perkhidmatan sosial. Bagi memastikan setiap lead agency dapat memenuhi perancangan dan sasaran yang telah diperuntukkan dalam pelan, kementerian ini melaksanakan pemantauan status pencapaian program atau tindakan yang telah termaktub dalam pelan secara berkala. Antara program yang telah dilaksanakan oleh kementerian ini bagi memastikan ibu bapa termasuk yang berada di luar bandar untuk mendapat akses kepada khidmat bantuan dan kesedaran mengenai autisma adalah: 1. Melaksanakan kempen pendaftaran orang kurang upaya oleh kementerian kita, dan kempen ini dijalankan secara berkala pada setiap tahun di seluruh negara mengikut zon dan negeri, merangka program dan aktiviti bersesuaian berdasarkan data yang diperolehi seperti program khusus untuk autisma dan meningkatkan kesedaran antara masyarakat dan ahli keluarga. Seramai 21,287 kanak-kanak autisma telah berdaftar dengan JKM sehingga 31 Disember 2018. Kementerian kita juga menyediakan perkhidmatan Taska OKU. Kerajaan telah menubuhkan 6 buah Taska OKU sebagai projek perintis bagi 6 kategori kanak-kanak OKU yang merangkumi sindrom Down, autisma, penglihatan, pendengaran fizikal dan masalah pembelajaran. Taska bagi kanak-kanak OKU autisma khas adalah Taska di Sibu, Sarawak, dan minggu lepas saya telah melawat mereka dan melihat kerja yang dilakukan oleh mereka. Ketiganya adalah menawarkan program pemulihan dalam komuniti PDK. Buat masa ini kita ada 554 buah PDK di seluruh negara dan 10% daripada jumlah PDK di Malaysia terletak di Sarawak. Dan seramai 20,573 OKU sedang menerima perkhidmatan di semua PDK di seluruh negara sehingga 31 Disember tahun ini. Kita juga melibatkan pegawai JKM dalam program advokasi majlis-majlis kerajaan dan majlis NGO juga untuk memberi kesedaran mengenai autisma. Penyebaran maklumat autisma melalui media massa sedang berjalan. JKM bekerjasama dengan pihak penyiaran seperti televisyen dan radio untuk menyebarkan maklumat berkaitan autisma. Sebagai contoh, pegawai JKM menjadi tamu di televisyen seperti Selamat Pagi Malaysia, Wanita Hari Ini dan tamu di radio seperti Radio Nasional, IKIM dan sebagainya bagi menyebarkan maklumat dan perkhidmatan yang disediakan untuk kesejahteraan OKU. Jadi buat masa ini kita mengajar komuniti untuk melihat tanda-tanda autisma seperti suka bermain sendirian, hilang tumpuan dan kurang mimik muka, tingkah laku yang berulang dan hanya berminat terhadap satu ataupun dua perkara sahaja. Dengan adanya program-program kesedaran seperti ini, saya percaya pendaftaran akan meningkat. Terima kasih. Yang Berhormat Sibuti, soalan tambahan. Terima kasih. Soalan tambahan saya. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas respon dan data yang diberi. Saya masih berpandangan bahawa masyarakat masih tidak memahami isu autisma terutamanya di kawasan pendalaman, dan juga saya merasakan masih banyak kerja-kerja yang perlu dilakukan dari segi penyampaian. Dan juga saya ingin bertanya kepada Timbalan Menteri, adakah kerajaan mempunyai satu badan ataupun regulator bodies untuk mengawal perkhidmatan ataupun harga-harga yang dikenakan kepada ibu bapa untuk mendapatkan perkhidmatan untuk merawat penyakit autisma. Dan juga saya ingin bertanya, adakah pihak kerajaan akan menggunakan kaedah cross party ataupun untuk menyelesaikan untuk menangani isu autisma
autisma ini kita bergerak bersama-sama, tidak mengira parti. Itu soalan saya. Saya setuju dengan cadangan Yang Berhormat. Buat masa ini di bawah JKM kita tak ada regulatory body untuk mengawal harga-harga ataupun yuran yang dikenakan oleh NGO di luar untuk memberikan perkhidmatan kepada golongan keluarga yang memerlukan perkhidmatan autisma. Cuma untuk kempen menggerakkan program pendaftaran OKU, saya setuju kita harus bergerak bersama kerana statistik sekarang trend dunia sedang meningkat. Kita anggarkan 1 dalam 59 kanak-kanak dijangka mempunyai autisma. Jadi saya Baik, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hena Hio sedang menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Sibuti berkenaan khidmat dan juga bantuan kepada ibu bapa yang mempunyai anak autisma di kawasan luar bandar dan juga di kawasan Rumah Panjang di Sarawak khususnya. Baik, 11 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. 3 daripadanya ketika waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri. Saya perlu kongsikan kepada anda, ini yang dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad bahawa Pelan Tindakan Strategik Kesihatan Mental 2019-2025 bakal dilancarkan pada September ini. Teras utamanya tertumpu kepada aspek kesedaran, pencegahan dan juga rawatan penyakit berkenaan. Menurut beliau, penyediaan pelan tersebut melibatkan agensi kerajaan dan juga badan bukan kerajaan NGO. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tenggara turut memaklumkan kementeriannya akan menganjurkan program kesedaran kesihatan mental peringkat kebangsaan pada Oktober ini. Acara berkonsepkan perbualan nasional itu bertujuan untuk meningkatkan kefahaman rakyat mengenai perkara-perkara berkaitan kesihatan mental, antaranya adalah jenis, tahap, risiko jangka panjang dan juga cara merawat masalah kesihatan mental tersebut. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh juga pula memaklumkan purata bacaan radiasi frekuensi radio atau RF dari pemancar telekomunikasi di seluruh negara adalah di tahap rendah dan juga selamat. Justru tiada ancaman terhadap keselamatan atau kesihatan yang timbul meski menara tersebut diletakkan di lokasi berhampiran kawasan perumahan. Ia berdasarkan ujian yang dilakukan oleh Agensi Nuklear Malaysia ANM. Namun jelas Gobind, Kementerian menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM terus membuat pemantauan terhadap tahap radiasi yang dipancarkan daripada menara telekomunikasi. Beliau turut memaklumkan pembinaan pemancar komunikasi yang baharu perlu untuk mematuhi garis panduan yang telah disediakan oleh KPKT dan juga pihak berkuasa tempatan. Baik, ketika sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan, Dewan dimaklumkan 111,142 permohonan kewarganegaraan Malaysia diluluskan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN sejak 2013 hingga 2018. Daripada jumlah tersebut, 24,327 permohonan telah pun diluluskan, 26,222 ditolak, 54,222 dalam proses dan bakinya telah pun dibatalkan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Aziz Jaban memaklumkan setiap permohonan tersebut diproses berdasarkan prosedur operasi standard atau SOP mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga undang-undang berkaitan sebelum diluluskan. Selain daripada ujian tersebut yang menetapkan penguasaan bahasa Melayu, antara syarat lain yang ditetapkan untuk permohonan taraf kewarganegaraan Malaysia adalah 21 tahun, pemohon berusia 21 tahun ke atas pada tarikh permohonan dikemukakan, juga berniat untuk bermastautin dalam Persekutuan Malaysia selama-lamanya. Baik, anda boleh mengulang tayang intipati ataupun jawapan yang telah dikemukakan oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. Paling mudah anda boleh ke YouTube Berita Nasional RTM untuk mengulang tayang kesemua soalan dan juga jawapan untuk persidangan Dewan Rakyat hari ini seperti yang tertera di kaca TV anda. Baik, hari ini hari terakhir persidangan Dewan Rakyat untuk mesyuarat kedua bagi penggal kedua Parlimen yang ke-14. Selepas saja selesai sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, insya-Allah nanti rang undang-undang Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC 2019 dijangka akan dibentangkan di Dewan Rakyat oleh Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Yew Kiong selepas saja sesi pertanyaan jawab lisan selesai. Baik, kita jumpa lagi dalam persidangan Dewan Rakyat untuk mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-14 pada Oktober nanti. Saya Indi Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.